Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقال حبيبنا
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa yad'u bidu'ahi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang bersama sahabat saya Fadil Ustaz Ahmad Kamil bin Ibrahim Hafizahullah Ta'ala, yang berbahagia SM Ismail, Sarjan Din Syahrudin, Sarjan Cik Mat, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat rahmatullahi sekalian rahimakumullah, ahli jemaah surau bidara yang pada tema yang minta Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama Pak, alhamdulillah, alhamdulillah, pada malam 20 Rajab 1443 Hijriah bersamaan 21 Februari 2022 masih baiklah sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah, dipimpin oleh tuan imam kita berwirid, bertasbih, bertahlil, bertakbir dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau. Mudah-mudahan kita semua dalam pemeliharaan Allah SWT, ya, dalam kesihatan dan keafiatan, dan dijauhkan daripada kita wabak penyakit COVID-19 khususnya yang merupakan salah satu bala bencana pada akhir zaman ini, dan juga segala musibah. Boleh dikatakan wabak COVID-19 ini juga adalah musibah. Sesiapa yang dijangkiti wabak COVID-19 ini berada dalam musibah, ya, yang mana Allah SWT menyebut dalam Al-Quran orang yang tiga musibah ini, ya, adalah dari kalangan orang-orang yang sabar apabila, ya, mereka ini mengucapkan ketika ditimpa musibah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah SWT dan kepadanya lah tempat kami kembali. Jadi kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang dijangkiti wabak COVID-19 ini, sebenarnya boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kita sedekahkan surah Al-Fatihah untuk mereka. Jadi orang kita tak kisah ni bila dengar macam tu ingat mati, dia belum mati lagi baru jatuh sakit COVID. Sebenarnya jatuh sakit COVID itu adalah suatu musibah, bukan saja penyakit COVID. Aku sakit pula, ya. Aku saja sakit, demam, sesemua, ya. Itu adalah musibah, ya. Maka boleh kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan kita sehadiahkan surah Al-Fatihah kepada mereka. Dan, ya, pada akhir zaman ini kita memohon kepada Allah supaya berlindung dengannya daripada fitnah akhir zaman ini, terutamanya fitnah Masih Dajjal. Fitnah Masih Dajjal yang paling besar sekali, yang mana Nabi SAW dalam banyak hadis berkaitan dengan keadaan umat akhir zaman menyatakan bahawa pada waktu Dajjal ini zahir, ya, ramai manusia yang akan mengikuti Dajjal. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, wa na'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Jadi itu doa yang kita mohon kepada Allah. Allahumma na'udzubika min fitnatil qabri wa azabi. Kami mohon berlindung denganmu daripada fitnah dan azab kubur. Fitnah kubur ni soal kubur, azab kubur, ya, yang menuruti yang akan, ya, dilalui di dalam alam kubur. Wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah orang hidup dan orang mati. Orang hidup ada fitnah dia, orang mati pun ada fitnah.
kan, dan wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal, dan kami mohon berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah masih dajjal. Yang inilah doa yang sunat dibaca sebelum kita mengucapkan salam selepas tahiyatul akhir. Inilah doa. Lepas innaka hamidum majid, inilah antara doa yang disunatkan kita membacanya sebelum memberi salam. Kan? Jadi kita baca itu kerana kita menyedari kita, khusus kita ni lah, berada dalam waktu akhir zaman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimahumullah, itulah sebabnya kita mengaji hadis-hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang peristiwa akhir zaman. Dan juga hadis-hadis Nabi yang lain, termasuklah hadis yang kita akan baca, bincangkan dan kongsikan isinya pada malam ini daripada kitab hadis 40 Al-Matan Al-Arba'in Al-Arba'un An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Imam Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lebih dikenali Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Antara ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, yang terkenal ialah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi antara kitab yang beliau kumpul, yang beliau susun ialah kitab 40 hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Jadi kita sampai kepada hadis yang ke-24, Al-Hadis Ar-Rabi' wal-Ishrun, hadis yang ke-24. An Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada penghujung perawinya ialah seorang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi yang zuhud, zuhud hidupnya, zuhud hidupnya, sederhana hidupnya, dan tidak dikenali sebagai seseorang yang khusus dalam sesuatu perkara. Kalau kata bidang pentadbiran, orang akan kenal Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4. Kalau bidang perniagaan, orang akan kenal Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kalau bidang keilmuan, orang akan kenal sahabat seperti Abu Hurairah, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar. Ini keilmuan, bidang keilmuan. Kalau dakwah, orang akan kenal Sa'ad bin Abi Waqqas yang berdakwah menyampaikan agama Islam sampai ke negara China. Dikatakan beliau wafat di kota Guangzhou dan dimakamkan di sana. Ada kubur. Siapa pergi Guangzhou, ke masjid Guangzhou, akan ditunjukkan di mana makam yang dikatakan makam Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Tapi Abu Zar Al-Ghifari ini tidak ada sesuatu yang khusus dikenali tentang beliau, melainkan beliau ini seorang sahabat yang hidupnya zuhud, tetapi dalam menyatakan kebenaran tidak takut, menyatakan kebenaran tidak takut menegur apabila adanya sesuatu kebincangan berlaku di hadapan mata. Itu Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itulah dia sahabat Nabi yang merawikan hadis ini. Dia sampai diturunkan kepada anak murid, sampailah kepada Imam hadis, Imam Muslim, Imam Muslim An-Naisaburi rahimahullah ta'ala. Baik, apa kata beliau? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa yang baginda riwayatkan daripada Tuhannya tabaraka wa ta'ala.
tabaraka wa ta'ala, daripada Allah SWT yang menurunkan keberkatan lagi maha berkuasa. Maknanya Nabi SAW ini merawikan, tuan-tuan, apa dia? Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Annahu qala, annahu ni balik pada Allah Taala. Maksudnya Allah Taala berfirman. Maknanya apa yang Nabi sebut itu adalah hadis kursi. Dia wahyu Allah. Wahyu Allah, tapi dalam bahasa Nabi SAW. Wahyu Allah ni terbagi dua. Satu, wahyu Allah dalam bahasa Allah, ini kalamullah, perkataan-perkataan, kata-kata Allah, firman Allah dalam bahasa Allah. Kalamullah al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataan Allah, kata-kata Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihissalam, dengan perantaraan Jibril alaihissalam. Mana Jibril Allah Ta'ala perintahkan menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia Al-Quranul Karim. Yang kita baca sampai hari ini tak berubah sikit pun, dan ia adalah Al-Mu'jiz. Dia adalah mu'jizat. Dia mukjizat. Al-Quran ni mukjizat. Apa makna mukjizat? Perkara luar biasa yang mencari adat yang dikurniakan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu mukjizat. Dia di luar biasa. Contoh macam bulan terbelah dua, itu luar biasa. Contoh macam Nabi di Isra Mi'raj kan, tu luar biasa tu. Tak ada manusia yang boleh travel seperti mana, yang boleh mengembara seperti mana Nabi SAW tak ada. Takkan ada benda tu pada orang lain. Pada Nabi SAW ni manusia boleh travel, boleh mengembara, pusing satu dunia. Cik dia ni boleh satu dunia boleh pusing. Tapi boleh tak manusia naik sampai langit yang ketujuh, sampai Sidratul Muntaha? Tak boleh. Belum ada lagi. Walaupun dikatakan Neil Armstrong dah sampai ke bulan, tapi masih dipertikaikan sehingga kali ini. Apakah benar Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan? Dan kenapa orang sekarang tak sampai ke bulan? Wah, teknologi sekarang lagi canggih. Tak kami lagi canggih, handphone. Kan? Handphone di tangan. Zaman Neil Armstrong jejak kaki atas bulan, jejak kaki atas bulan, tak ada handphone, tuan. Telefon yang ada pun pusing dah tu, pusing, krek. Saya sempat zaman tu kan, zaman Ustaz Kamil dia tak ada, zaman dia tekan. Tu zaman Ustaz Kamil kecil-kecil tu, bukan 80-an. Zaman saya sempat pusing, dia tarik tu 9 tu panjang tu, krek, dia pergi balik tu, tu nombor 0, nombor 9 tu panjang tu. Tu telefon tu. Saya sempat zaman tu. Ya. Perbezaan antara wahyu Allah Ta'ala melalui Jibril kepada Rasul, wahyu. Yang satu antara hadis kursi ini, hadis kursi. Jadi mana kalimah kalam pada Allah. Dua kan? Dan perbezaan dia. Macam mana? Itu yang nak sampai tu. Kita nak sampai ke situ. On the way, kata orang putih. Baik. Dipendekkan cerita. Itulah dia Al-Quran. Manakala hadis kursi ialah kalamullah. Kalamullah juga, wahyu juga. Tetapi dalam bahasa Nabi SAW itu beza. Dan Nabi dapat hadis kursi ini daripada beberapa sumber. Antaranya mimpi. Nabi mimpi, terima wahyu
Besok Nabi cerita dan Nabi sampaikan kepada para sahabat dalam bahasa Nabi. Antara ni yang kita nak baca ni, yang kita nak baca saat ini, hadis kursi ya. Dan dia bukan mukjizat. Ni kena faham. Dia bukan mukjizat. Bahasanya tidak macam kita cerita dari tu tadi. Kan? Tentang bagaimana Al-Quran ni sebagai mukjizat kan? Jadi macam Isra Mi'raj tu, macam kita ni, kenapa dia mukjizat? Sebab dia luar biasa. Al-Quran dia mukjizat yang luar biasa. Sampai hari ni 1400 tahun tak berubah. Hadis kursi dia tidak ada mukjizat, dia tidak ada sifat ijaz kata dalam kitab ni. Sifat seperti Al-Quran tak ada. Sebab hadis kursi ni perlu dipastikan kebenaran dia terlebih dahulu. Betul ke dia ni hadis kursi wahyu Allah yang Nabi tuturkan, ataupun sekadar rekaan orang-orang tertentu. Orang tertentu reka, dia kata ni hadis Nabi, ni Nabi kata, Nabi ambil daripada Allah, Allah berfirman bini. Kena cek dulu je dia. Itu hadis kursi, kena cek dulu. Kena semak dulu, kena tengok dulu, kena dibuat penyelidikan, dibuat kajian. Ini beza dia. Kalau Al-Quran tak perlu kaji lah kan? Tak perlu kaji betul ke Quran dari Allah Ta'ala, tak payah kaji kan? Yang nak dikaji isi Al-Quran. Okay, kita stop situ, kita berhenti situ. Sebab benda tu nanti dalam tafsir Quran kita akan kupas. Ni nak cerita hadis kursi tadi. Nak cerita kursi tadi. Hadis kursi ni dia wahyu Allah juga, tapi dia tidak ada sifat mukjizat. Sifat Quran tak ada pada dia. Maknanya bahasa kalau kita baca pun biasa je, kita tak ada rasa, tak ada feel dia. Feel tu tak ada. Kalau Quran dibaca ada feel. Betul tak? Baca Quran, kalau kita baca Quran tiap-tiap hari, sekumpulannya semuka, kita ada rasa. Itulah dia antara sifat ijaz dalam Al-Quran. Hadis kursi baca lah banyak mana pun. Kalau ada 10,000 hadis kursi, baca 10,000, tak ada apa, tak ada feeling. Itu beza dia. Itu beza antara Al-Quran dengan hadis kursi. Bila kita baca tu tak ada apa. Cuba di kursi kita lakukan. Tak kena gaya sumbang, tak kena macam main-main. Tapi Quran ni bunyilah apa pun, bunyi Arab ke, bunyi India ke, Bollywood ada satu ustaz dia suka baca Quran guna bunyi Urdu, bunyi Hindustan. Ada satu ustaz, kalau saya sebut Cik Din mengenai, sehingga digelarkannya ustaz Bollywood. Sebab bila baca Quran suka baca bunyi lagu Hindustan. Sehingga ada sahabat saya, bekas imam besar sebuah masjid di KL, tulis dalam Facebook komen, dia mengkritik ustaz. Dia kata Quran ni tak selayaknya dibaca mengikut bunyi Bollywood. Tapi kalau kena, bagi saya, kalau kena gaya bunyi Islam, Quran ni dibaca bunyi Bollywood. Tapi ada kursi boleh, kita baca ada kursi. Saat kita baca ni kita bunyi ya ibadi inni, apa benda kan? Buat malu kat orang. Baik kita baca je, baca saja, tak ada bunyi kan, senang kan? Kalau syair pun dia ada bunyi dia, gurindam pun ada bunyi dia, pantun pun ada bunyi dia. Ini ada kursi, takkan kita nak baca bunyi Al-Quran, tak kena kan? Itu jadi nak menjawab persoalan saya nak sampai tu. Dia Cik Din dia tengok jauh sangat ni, macam nak naik segeri dulu, baru turun ke impor. Baik kita potong dulu sekejap. Gayanya macam tu lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebenarnya nak menjawab, nak sampai situ, cumanya dia mungkin baik. Annahu qala, bahawasanya Allah SWT berfirman. Adalah di kursi dia. Dan panjang di kursi ni kita terpaksa bagi dua. Malam ni dan kuliah lagi satu, pasal panjang. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nampak? Ini firman Allah. Wahai hamba-hambaku, ya ibadi. Lain bunyi dia.
Kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Lain kan bunyi dia. Ni ya ibadi. Tak bunyi Quran. Ya ibadi. Tak kena tau. Tak apa nak kena kan. Jadi kita baca ya ibadi. Macam pesan lah. Ini Allah Ta'ala firman ni gaya ni macam nak berpesan pada kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam ni. Apa dia yang Allah Ta'ala nak pesan? Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Maknanya Allah Ta'ala haramkan zatnya melakukan kezaliman, ataupun Allah Ta'ala mengharamkan atas zatnya bersifat zalim. Maknanya Allah Ta'ala ni tak zalim, tuan. Dia adil. Nama Allah pun salah satunya Al-Adlu kan. Jadi kita baca nas'aluka ya man huwallah 9 nama kan. Al-Adlu. Al-Adlu. Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Ta'ala tak zalim. Zalim kalau Allah Ta'ala bagi lutut saya tak kuat, macam lutut tuan-tuan beli semayang, beli sujud kan, boleh tahiyat, tak perlu kursi. Zalim kalau Allah Ta'ala pada saya. Zalim, Allah Ta'ala zalim ke? Kalau kita ni yang tak faham, kita kata Allah Ta'ala zalim. Zalim lah. Cik Din boleh semayang macam biasa, Ustaz Kamil boleh semayang macam saya. Tiba-tiba saya seorang tak boleh semayang macam biasa, kena ada kursi duduk belakang. Nampak? Zalim kalau Allah Ta'ala pada saya? Tak zalim. Allah Ta'ala tu adil. Kenapa Allah Ta'ala tu adil? Allah Ta'ala tu dah bagi sihat berpuluh-puluh tahun. Allah Ta'ala bagi sakit sikit pun kita dah mengeluh. Kita salah kalau Allah Ta'ala. Kita kata Allah Ta'ala zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tu adil. Walaupun lutut saya tak kuat macam lutut tuan-tuan, puan-puan, tapi saya tak ada kecemasan ni. Tak ada darah tinggi, tak ada kolesterol. Tuan-tuan mungkin lutut kuat dia semayang, tapi pergi cek doktor tengok 3 serangkai sekali. Badan tak gemuk mana pun, badan kuat keding. Pergi cek, oi ada darah tinggi. Pergi cek, oh baru nak kena macam ni. Pergi cek, ada kolesterol, cepat tengah. Nampak? Allah Ta'ala tu maha adil. Allah Ta'ala tu mengharamkan atas zatnya berlaku zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala zalim ke? Jadikan ada manusia yang dilahirkan tak sempurna, tak ada kaki, tak ada tangan. Macam siapa tu orang Kroasia tu yang orang putih, kaki tak ada, tangan tak ada. Tapi Allah Ta'ala bagi dia kepandaian bercakap di hadapan manusia. Ribu-ribu orang tengok. Kalau masa YouTube juta orang tengok. UMAI sempurna, kaki, tangan semua ada, cakap pun boleh. Tapi yang tengok berapa orang? Ni yang tengok. Kalau masa YouTube tak sampai 10 orang. Allah Ta'ala adil ke zalim je? Adil. Kan? Walaupun tak ada kaki, tak ada tangan, perempuan duduk keliling dia. Sebab dia ada keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Maknanya perempuan, kalau ikut fizikal, perempuan dia mesti lari kan. Apa aku nak jadikan aku orang macam suami tangan, tak ada kaki, tak ada. Buat apa? Cacat. Esok kalau aku lahirkan anak dia, anak aku pun cacat nanti macam dia, macam pak dia. Tapi kita tengok betul-betul, tengoklah gambar. Saya lupa nama dia, kalau saya ingat saya beritahu. Ada nama dia, seorang motivator yang sangat terkenal. Tapi dia tangan tak ada, kaki tak ada, dia jalan pakai punggung. Ada. Saya lupa nama dia, ingatlah apa. Dia bunyi-bunyi Kroasia lah, bunyi orang sebelah-sebelah Bosnia tu. Tapi dia bukan Muslim, dia non-Muslim. Seorang motivator yang sangat terkenal. Tapi cacat. Tangan tak ada, dua-dua tangan tak ada, kaki tak ada, kaki dua-dua tak ada. Ya. Berenang orang macam tu, kalau masuk dalam air nak berenang, tuan-tuan rasa macam mana? Tenggelam ke tak? Tak tenggelam. Dia masuk dalam air, tak tenggelam. Dia pandai. Allah Ta'ala bagi dia satu ilmu, dia boleh timbul dalam air tu, boleh berenang dalam air tu, tak tenggelam. Nampak?
Nampak? Adil tak Allah Ta'ala? Zalim tak Allah Ta'ala? Tak zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala maha adil. Kan? Allah Ta'ala maha adil. Kan? Kenapa setengah orang diberi bisu, setengah orang dibagi buta, setengah orang dibagi pekak, tak sempurna? Adakah Allah Ta'ala zalim kepada mereka ni? Tidak. So Allah Ta'ala tegaskan, inni haramtu ala az-zulma ala nafsi. Sungguh aku haramkan zalim atas diriku, atas zatku. Ta'ala sebut dalam hadis kursi. Nampak? Kan? Kemudian waja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku telah mengharamkan kezaliman antara sekalian kamu. Nampak? Yang demikian Allah Ta'ala haramkan sesama manusia berlaku zalim. Aku Tuhan, aku haramkan diriku berlaku zalim ke atas makhluk-makhlukku, maka makhlukku yang ada ni jangan buat zalim sesama mereka. Aku haramkan. Tapi hakikatnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghina yang miskin. Tak percaya tuan-tuan tengok filem Penarik Becak. Jangan tengok filem Penarik Becak. Macam mana orang kaya Marzuki menghina Amran. Cik dia tengok kan? Orang kaya Marzuki lala sekali jadi Haji Bakhil. Rupanya Haji Bakhil ni masa belum pergi haji, nama dia Marzuki. Bila pergi haji, tukar nama Haji Bakhil. Baru faham cerita. Kemudian baru ada orang gaji, namanya Labu dan Labi. Masa belum haji, namanya Marzuki, orang kaya Marzuki. Ada anak namanya Azizah. Kan? Belajar menjahit. Naik becak Amran. Itu cerita. Orang kaya Marzuki menghina Amran. Dia kata apa? Macam ni kan nak dapat sebulan RM50, RM40. Macam ni rupa. Tak payah. RM50, RM5 cukup, kata nampak. Di situ Piramli dapat idea Haji Bakhil. Pelakon orang kaya Marzuki dengan Haji Bakhil sama tak awak? Nampak yang bijak Piramli. Genius. Bukan koman-komannya orang, bukan cara-caranya orang. Okay. Jadi Allah Ta'ala kata waja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan tu az-zulm, kezaliman itu antara kamu perkara yang haram. Jadi manusia haram berlaku zalim sesama mereka. Apa yang berlaku, tuan-tuan? Hari ni kita tengok sekali lagi Rusia nak serang Ukraine. Rusia tu besar, Ukraine tu kecil. Nampak? Ada pula yang mengapi-ngapikan di tengah. Apa-apa lagi. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghina yang miskin. Kan? Yang putih melepak menghina yang hitam legam. Kalau takkan ada istilah niga. Niga tu istilah yang dikaitkan dengan orang Afrika, orang negro. Negro tu datang daripada perkataan nigger. Tuan-tuan balik buka kamus, tengok dalam Google Dictionary, nigger tu apa? N-I-G-G-E-R. Satu panggilan penghinaan kepada orang-orang Afrika yang berkulit gelap. Orang putih melepak menghina yang kulit gelap. Lah dia mah. Kan? Baik. Kemudian kata Allah Taala dalam hadis ini, fala tazalamu. Maka janganlah kamu saling melakukan kezaliman. Nampak? Jangan buat zalim. Tuan-tuan yang jadi penyelia, bila bagi makan kepada anak buah, jangan ada anak emas, anak tembaga. Lewat. Kita nilai berdasarkan
prestasi kerja. Bukan pasal dia ni selalu belanja aku minum kopi, selalu belanja aku makan mie rebus, dia layak dapat 96, 97. Dia ni cakap dengan aku pun jarang-jarang, pendiam, tak rapat, tak pernah makan sekali. Tak payah bagi 96 lah, bagi 90 sekolah minimum. Janji bos tak query. Dah. Ada anak emas, anak tembaga. Ni saya dengar mula-mula masuk dalam pasukan ni, saya dengar istilah anak emas, anak tembaga. Tapi sebenarnya bukan dalam pasukan kita yang ada ni, dan mana-mana pun ada. Anak emas, anak tembaga memang ada. Ada ketua-ketua yang buat perangai, penyedia-penyedia yang buat perangai ada. Jangan bukan. Itu zalim namanya. Orang tu kerja bagus, cuma dia tak berapa ramah dengan itu. Dia pendiam. Memang karakter dia macam tu, dia pendiam tapi kerja bagus. Macam Ustaz Kamil, dia relax, tahu-tahu ada aircon, ada kapet baru, ada PA system. Contoh. Nak kata Ustaz Kamil pendiam sangat pun tak, kadang-kadang riuh juga. Cuma mungkin dia dengan kita tak berapa rapat. Contoh tak berapa rapat. Jumpa di pejabat saja, kat luar jarang-jarang. Kita bagi dia biasa-biasa. Yang si Polan ni pasal apa? 2 minggu je selalu barbecue, bakar ikan, sama-sama makan ikan bakar. Boleh musim durian, sama-sama makan durian. Ini kita kena bagi lebih, kena bagi 99, kena bagi ABC. Tak adil. Anak buah kita, bila kita calon di ABC, biar sama rata. Ini ada anak buah kita sampai berbelas-belas tahun tak dapat ABC. Bukan nak menyebut, ni contoh ketua. Rotate lah bagi. Ini sampai ada yang dapat lebih 2 kali. Yang si Polan tu tak pernah dapat. Walaupun kerja dia bagus, tak pernah dapat. Kita tak pernah calonkan dia. Pasal apa? Sebab dia bukan anak emas, dia anak tembaga. Zalim lah. Tak ada larang kita buat macam tu. Fala tazalam. Jangan kita buat zalim. Kita bagi apa yang layak untuk dia, apa yang patut untuk dia. Saya macam tu bagi semua. Mana yang bagus saya bagi. Tapi anak-anak buah saya alhamdulillah lah. Kalau di sini Ustaz Kamil lah, memang saya bagi dia. Saya tak bagi 100 orang tak lama. Kita akan bagi yang layak untuk dia. Untuk yang layak tu kita akan bagi. Kita akan bagi rendah. Pasal banyak dia buat, banyak perubahan, banyak benda yang dibawa ke sini. Sedikit sebanyak tu ada perubahan. Bukan sebab kita ni rapat dengan dia, tak. Kalau saya tak rapat dengan dia pun, kalau dia buat kerja bagus pun saya bagi markah tinggi. Itu baru betul kita adil, tak zalim. Walaupun tak rapat, walaupun bagi salam pun bagi salam je, dekat pejabat bagi salam je, lepas tu tak nampak muka dah. Contoh tapi kerja dia bagus. Takkan kita nak bagi kurang. Kan? Ni kadang-kadang kita bagi lebih ni yang kaki rebang. Baru dia punya cerita pun macam tong kosong. Cerita tapi apa pun tak. Tapi sebab dia selalu belanja makan nasi haram, selalu belanja makan rotinan, selalu minum-minum dengan kita. Tak apa Ustaz, saya bayar Ustaz. Wah, bagus anak buah aku ni. Patut aku belanja dia ni, belanja banyak aku. Ini bagus ni, hujung tahun aku bagi 99. Dia kerja tak ada apa pun, gebang Jadi, zalim ke tak zalim? Zalim lah. Kita meletak, apa mana zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim. Itu zalim. Contoh yang dikatakan zalim ni, contoh macam ni. Kita ada anak lelaki, ada anak perempuan. Bila raya, anak lelaki kita bagi baju Melayu sepasang dengan sokong, anak perempuan pun sokong. Sama je. Zalim ke adil? Zalim lah, tak kena tempat. Anak perempuan pakai baju Melayu dengan sokong. Gila apa? Yang adil ialah macam tadi lah.
Kan? Anak lelaki baju Melayu dengan songkok, anak perempuan baju kurung dengan tudung. Itu baru adil. Nampak kan? Macam contoh ni, minta maaf ya Ustazah, cerita pasal kahwin dua. Contoh, isteri tua, isteri muda. Isteri muda anak 4. Isteri tua anak 4. Isteri muda janda anak 1. Belanja lebih isteri tua ke isteri muda? Isteri tua lah, pasal anak dia 4 orang. Isteri muda janda anak seorang. Itu pun dengan bekas suami dia. Contoh tidak ada kena-mengena sama ada dengan hidup atau bayi mati, tak ada kena-mengena. Contoh saja. Jadi kalau isteri muda bagi, pasal dia muda, kita bagi lebih, yang tua kita bagi kurang, itu bukan adil, itu zalim nama dia. Nampak? Maka Allah Ta'ala tak larang kita, fala tazalamu, jangan kamu berlaku zalim. Contoh. Sebab tu Nabi Allah Ta'ala kata, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu berlaku adil, satu orang cukuplah. Lagi-lagi macam saya untuk lebewai kan, tak payahlah, lupalah. Maka tahu putih forget it lah cerita ni. SM berangan je lah. Tapi kalau dah mamba menyerah tu, tak tahu cakap lah kan. Lelaki dah tak lelaki lah. Rasa ingin tu ada. Bohong lah. Lelaki ni tak mahu cakap lah bohong. Kalau kata saya tak nak kahwin tu, bohong. Pombok kata orang Islam, pombongak bosa, pombongak pengadang. Dia pay lutut ya. Lutut je pay lah. Okay. Tapi itulah tu. Tapi kemampuan kita. Okey, habis kat situ cukup. Garang tak balik saya. Saya tak balik, kau tak kami tak balik, tak tahu. Kemudian ya ibadi. Ya. Allah sambung lagi. Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu sesat melainkan sesiapa yang aku beri hidayah kepadanya. Apa makna? Maknanya kita ni tuan-tuan, walaupun mengaku beragama Islam, tapi kalau Ta'ala tak beri hidayah, sesat kita. Berapa ramai rakan-rakan kita Islam pada nama, semayang tidak, puasa tinggi, minum arak, main judi, beli nombor ikut, berpoyo-poyo, kan, berzina. Saya dapat maklumat, ada orang kita berzina dengan janda, dia duda, janda berzina sampai kawan tu nyanda. Lepas tu kawan tu dia bawa pula kawan tu pergi cuci perut pula. Ni cerita betul. Cerita betul. Jadi azan pun dah mana kita bagi azan di dalam di sebelah. Ya, sikit kita sambung. Sikit je.
Baik. Kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Setiap kamu adalah sesat melainkan sesiapa yang aku beri hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah kepadaku, akan ku berikan hidayah kepada kamu. Jadi maknanya betul lah apa yang kita baca dalam semayang setiap kali, setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim. Betul lah tu. Kita mohon hidayah kepada Allah Ta'ala, tunjukkan jalan yang lurus. Dan Allah Ta'ala akan sebut dalam diskusi ini, kalau kita tak mohon hidayah, kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada kita, kita akan sesat. Dan berapa ramai yang kita lihat begitu. Kan? Baik. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu lapar, melainkan sesiapa yang aku beri makan kepadanya, maka mohonlah rezeki makanan dariku, sesungguhnya aku berikan makanan kepada kamu. Maknanya kalau Ta'ala tak bagi ni, tak turunkan rezeki kepada kita, kelaparan kita. Kan? Kalau Ta'ala, kalau kita tak cari rezeki, Allah Ta'ala tak bagi rezeki kepada kita, kita akan mati kelaparan. Maka mohonlah kepadaku, kata Allah Ta'ala, mohon, ya Allah, ya Razzaq, nama Allah Ta'ala kan, ya Razzaq, kan, Allah marzuqna, ya Allah, berikan rezeki kepada kami, rizqan halalan tayyiban, rezeki yang halal lagi baik. Nampak kan? Allah Ta'ala suruh kita mohon kepadanya. Kan? Sebab Allah Ta'ala sebut, kalau Allah Ta'ala tak beri kita rezeki, lapar kita. Kemudian, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Ya, wahai hamba-Ku, setiap kamu tidak berpakaian atau bogel, telanjang, melainkan sesiapa yang aku beri pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Fastaksuni aksukum. Mohonlah pakaian kepada-Ku, aku beri pakaian kepada kamu. Ini kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kami pakaian yang baik. Allah marzuqna thawban thayyiban. Ya Allah, berikan kami pakaian yang baik. Janganlah pakaian kami compang-camping tampal sini, tampal sini. Minta pakaian yang baik, tutup aurat yang sempurna, kan? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya kamu melakukan kesalahan pada malam dan siang hari. Tukhti'una ni daripada perkataan khata'un. Khata'un ni salah. Sesungguhnya kamu ni buat kesalahan waktu malam dan waktu siang. Cuba betul. Waktu malam ada buat salah tak? Ya. Waktu siang ada buat salah tak? Pun ada juga. Cuba tengok, renung balik. Kan? Siang tadi apa kita buat salah? Mungkin kita tertinggi suara kau. Mungkin kita apa lagi? Apa-apa lah. Kan? Kesalahan sama ada salah itu tak ada dosa ataupun ada dosa. Kan? Kesalahan ni dia ada dua. Satu, kesalahan yang tidak berdosa. Tak ada dosa. Buat salah tapi tak ada dosa. Contohnya istilah perbulan. Salah juga. Kan? Tulis dalam buku laporan. Hari bulan salah. Kan? Tulis dalam apa? Semboyan. Tarikh salah. Berdosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa, tapi dia salah. Kesalahan yang tiada dosa. Kemudian kesalahan yang ada dosa. Maksiat lah. Kan? Contohnya macam tadi kan, maki hamun orang, cerca orang, lagi apa lagi, aibkan orang. Itu kesalahan yang ada dosa. Jadi waktu malam pun ada, waktu siang pun ada, kata Allah Ta'ala.
Wa ana aghfaruz dzunuba, sedangkan aku ni Maha pengampun dosa-dosa kesemuanya. Semua dosa kita pada Allah Taala ampunkan. Walaupun dosa kita tu setinggi gunung Kinabalu. Kan? Kalau dulu dia kata setinggi gunung Qaf sekalipun. Mana gunung Qaf tu cik dia tak tahu. Tak pernah tengok apa nama gunung Qaf. Kan? Gunung Kinabalu adalah gunung tahan ada. Gunung Everest adalah gunung Qaf tu tak tahulah mana. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku ampunkan dosa kamu. Nampak? Jadi Allah Ta'ala tu sifat dia Maha Pengampun. Walaupun kita banyak dosa masa muda. Betul cerita ni? Dengan tinggal semayang, dengan tinggal puasa. Ada orang tanya saya, Ustaz, saya ni masa muda-muda banyak tinggal semayang, banyak tinggal puasa. Macam mana puasa? Saya kata macam ni, gantilah semayang mana yang tinggal tu setakat mana yang kita ingat dan mampu. Puasa pun sama. Masa punya bujang tu tinggal puasa. Kan? Masa muda-muda tu tinggal puasa. Bila dah berumur ni, dah mengaji dia ni baru ingat banyak betul dosa aku. Inilah baru nak berubah, barulah nak kembali ke pangkal jalan, baru nak perbaiki diri. Jadi macam mana Ustaz? Gantilah puasa yang kita ingat, yang kita mampu. Tapi kalau tak kabur semua macam mana Ustaz? Tak apa, ganti mana yang mampu, yang boleh, dan selebihnya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tak berganti je. Lepas subuh ganti subuh, lepas zuhur ganti zuhur, lepas asar ganti asar, lepas maghrib ganti maghrib, lepas isyak ganti isyak. Berapa lah? Kan? Kalau kita kira tak lalu kita beribu-ribu, kita pun tak tahu. Yang kita tahu beribu-ribu lemon tu adalah tapi waktu semayang yang tinggal tu tak tahulah berapa ribu waktu yang tinggal kita pun tak tahu. Kita kira usia kita je, daripada kita umur 15 kan, 15, umur kita 15, setahun berapa waktu semayang? Jadi seminggu 35 waktu, sebulan 140 waktu. Setahun berapa kali dengan 12 kan? 10 bulan 1400, betul? 10 bulan. Kalau setahun, lepas tu kali pula berapa tahun daripada umur 15 sampai hari ni, berapa? Oi, banyak tu jadi. Kalau nak ganti, gantilah antara yang mampu. Lebihnya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kalau ada yang tak ganti, mohon ampun padamu ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Allah Ta'ala dah sebut dalam hadis kursi ni, fastaghfiruni aghfir lakum, mohon ampun padaku, saya aku ampunkan dosa kamu. Tak apa, Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Ghafir, Ghaffar, Ghafur, 3 kan? 3 nama Allah, Al-Ghafir, Al-Ghafur, Ghaffar. Maknanya sama. Allah Ta'ala tu Maha apa? Pengampun. Allah Ta'ala sebenarnya, kalau tanya saya, Allah Ta'ala tak nak masukkan kita, siapa manusia pun dalam nerakanya. Tapi kenapa Allah Ta'ala sediakan neraka di samping syurga? Sebab ada manusia yang sombong dan bongkak, tak nak mohon ampun kepada Allah. Maka tempat mereka itulah dia. Neraka dah tempat mereka. Orang kafir, orang munafik, itulah tempat mereka. Orang fasik, itulah tempat mereka. Tapi orang yang macam kita lah, kita tahu kita banyak dosa, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan nescaya Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Ada orang yang masa hidupnya banyak buat dosa, sebagai bentuk jadi ramai orang yang ada orang yang banyak buat dosa, memang kita kenal dia, ya Allah, dosa
Siapa tak kenal? Oh, dia tekor dalam kampung. Samsing tu, ketua Samsing. Apa dia tak buat? Tapi bila meninggal, cukup mudah. Cukup mudah. Tok Bilal yang uruskan jenazah pun kata, inilah jenazah paling mudah saya urus. Paling mudah, paling senang. Paling mudah, senang. Daripada mula mandi, sampai kapan, sampai semayang, sampai kubur, semua senang, tak ada masalah. Dia meninggal pun elok je. Kan? Habis semayang dia salam kanan, salam kiri, dia tahu-tahu dah terlentuk je. Rupanya sebelum dia meninggal, dia sempat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah itu tanda Allah Ta'ala terima taubat. Kita disuruh taubat itu sebenarnya memohon ampun dari Allah Ta'ala. Taubat, mohon ampun dari Allah dan meninggalkan perkara yang dibuat sebelum-sebelum tu. Tinggal tu. Jadi kita ni Allah Ta'ala suruh kita mohon ampun kepadanya. Jadi saya Allah Ta'ala ampunkan dosa, Allah Ta'ala suruh ni fastaghfiruni, maka mohon ampunlah kepada aku. Allah Ta'ala suruh, bukan Ustaz Azmi suruh. Macam dia, saya tak suruh, Allah Ta'ala suruh. Saya menyampaikannya kepada tuan. Saya aku ampunkan dosa kamu, kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Habis part 1, bahagian pertama. Bahagian kedua, kuliah akan datang, InsyaAllah. Kuliah hadis 40, kuliah akan datang. Kita akan sambung daripada yang seterusnya. Ada lagi pesan Allah Ta'ala. Ada lagi, tak boleh. Kalau dah habiskan semua dalam, Cik Din balik, SM balik, Cik Mat balik, tinggal saya dalam kamera. Kami balik. Tak apalah Ustaz cerita kat depan kamera, saya nak balik. Besok pagi-pagi ada program besar ni, Datuk Berdisha nak bagi ceramah. Jadi kita berhenti situ dulu kan. Berhenti situ dulu, insyaAllah kuliah kita mungkin yang akan datang, kitab ni kita akan sambung yang berikutnya, yang seterusnya. Ada lagi pesan Allah Ta'ala dalam hadis kursi. Ada lagi pesan Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah untuk kuliah kita lusa ni kita akan sambung pengajian kitab tafsir Ibrul Atif. Tafsir pula. Dah habis hadis, kita masuk tafsir pula. InsyaAllah pengajian Allah Ta'ala kita akan jumpa lusa. Lusa kita akan jumpa Allah Ta'ala. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan Nabi sebab kongsikan pada malam ni ada manfaat kita bersama. Yang kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sementara ni. Mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati dan menerima Allah Ta'ala. Dan kita anak-anak kita dan semua yang ada sekitar kita. Dan mudah-mudahan kita akan dikurniakan hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, insyaAllah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sekiranya ada apa-apa sampai yang mungkin terkasar bahasa, yang mungkin tersinggung kata, mungkin terlalu bicara, saya mohon dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari semualah perempuan dan sekalian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan kuliah kita malam ini dengan tasbih Al-Baqarah dan Surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma arham jaman hadza dan arham wa tafaqna bihi tafaqu ma'suma. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badid shamlahum wa farik jamhum wa shattit kalimatahum wa lazil aqdamahum wa salli alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya muzil sahabat wal ahzab ihzibhu wa sallallahu alaihim bifadli nabiyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma wa zidna fahma ya akramul akramin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك المصير اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا وعلمنا ولقاءنا وعملنا في ليلة مباركة من شر الأخبار إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا بسم الرحيم دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا منكم السلام عليكم ورحمة الله